Nah, sehingga kata guru kami, ulul azmi ni di antara tanda dia, mata dia tu naik orak merah. Hak ni ulul azmi tu. Tak payah balik cermin mata lah. Hidup balik cermin mata lah. Tengok, perasan naik martabat ni. Ulul azmi lah wah. Hak tu boleh jadi tidur tak cukup apa tahu lah tu. Lah isu Nabi Khidir. Nabi Khidir. Wafat ke tak wafat lagi? Jadi benda khilaf lah. Benda khilaf. Cuma jumhur kata tak wafat. Kalau hampa nak kata wafat, maksudnya hampa ikut yang sedikit. Dah ikut sedikit, tak payah buat tegang orang lah. Kena faham tengok lah. Kita dah ambil hak pendapat yang sikit. Jadi janganlah dia buat kemah. Orang ambil pendapat yang banyak tak? Itu Imam Nawawi sendiri pun kata tak wafat lagi. Dia pun kata hak ni jumhur. Ni bolehlah depa buat alasan Covid lah ni. Itu dia kata orang mengaji. Kes pula duk naik pula boleh lah ni. Lagi tak main lah. Tapi kalau buat nuri sampai kenuri dari pagi sampai petang dia boleh tunggu. Tapi surau jangan Covid banyak. Kata pengarang kitab kita, ketiga daripada 6 perkara mana beriman dengan segala kitabnya, kitab Allah. Beriman maksudnya kita percaya putih dalam hati kita. Bukan setakat zon dah. Bukan ada syak dah. Bukan waham dah. Bukannya jahil dah. Tapi kita putih terus 100%, 100% kita percaya, yakin. Beriman dengan segala kitabnya, kitab Allah. Kita percaya dengan segala kitabnya, kitab Allah. Jadi beriman dengan segala kitab. Segala kitab ni dia ada beriman secara ijmal, borong ataupun pukal, dan ada juga beriman ni secara tafsil, orang panggil detail. Kita beriman satu persatu. Hak secara borong ni, bilangan kitab tu atas qaul yang masyhur, atas qaul yang famous, yang terkenal, iaitulah kitab ni sebanyak 104 buah yang diturunkan daripada langit. Ni qaul yang masyhur lah, maksud dia ada lagi qaul lain. Tapi yang kuat dia, yang rajih, yang kuat dia tak tahu banyak mana dia punya bilangan kitab yang turun. Tu kuat lah. Tapi yang duk mai kat kita tu, setengah-setengah dalam kitab tu dia kata 104 buah tu atas pendapat yang masyhur. Macam kita kata itulah apa? Viral. Yang viral tu lah. 104 buah tu viral. Adapun yang kuat dia, yang kuat dia tak tahu bilangan banyak-banyak kitab yang Allah Ta'ala buat turun daripada langit tu, tak tahu. Hak tu orang panggil apa? Beriman secara borong. Yang kita nak beriman secara tafsil, iaitulah dengan 4 buah kitab lah. Yang mana 4 buah kitab ni semua kitab orang panggil kitab yang besar-besar lah. Iaitulah mana? Al-Quran, Taurat, Injil dengan Zabur. Hak tu kita beriman secara tafsil lah. Bila kata Al-Quran, hak tu kitab Allah, kitab yang turun daripada langit. Macam itulah Zabur, Injil, Taurat, hak tu semua kitab Allah, kitab yang turun daripada langit. Cuma perbezaan kitab-kitab yang dahulu sebelum daripada Quran dan juga Al-Quran ni, beza depa ni dengan Al-Quran. Al-Quran ni dia melengkapi segala hukum untuk sekalian mukallaf.
Adapun kitab-kitab yang lain yang dulu sebelum Quran, dia tak melengkapi gitu. Kalau hak cerita, dia cerita saja. Dia banyak cerita gitulah. Nah, tu kitab-kitab yang dahulu kala. Adapun Quran lengkap. Dalam tu lah ada hukum, dalam tu lah ada belakang. Tu Quran. Nah, dia detail lagi. Kalau nak banding dengan kitab-kitab yang lain tu, nah, Quran ni dia himpun semualah. Bahkan kata ulama, Quran ni dia menghimpun semua kitab-kitab yang dulu ni. Tu bezalah, beza. Dan kitab-kitab ni orang panggil kitab-kitab, orang panggil kutubus samawat. Nah, kutubus samawat, kitab-kitab yang turun daripada langit. Semua kitab-kitab ni turun daripada langit. Turun tu mula dia pada bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan. Lepas tu kitab-kitab yang sebelum daripada Quran ni, untuk zaman kita lah ni dah tak ada yang asli dah. Nah, dah diubah dah. Macam itulah hak tu. Di antara dia yang bagi tahu Tok Waji Saleh lah. Tok Waji Saleh sik dia kata kitab-kitab sebelum tu, sebelum Quran tu semua dah diubah dah. Nah, depa ubah. Tengok bahasa sudah sampai berapa jenis bahasa lah. Nah, tu kitab-kitab yang sebelum daripada Al-Quran. Lepas tu, nah, Quran ni macam mana? Quran ni, nah, dia takkan diubah sehinggalah hari kiamat. Tu Quran. Sebab hal ni jelas di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami ni nazzalna zikra, telah menurun akan kami ni akan Quran lah. Zikra dengan mana Quran lah. Kami turun Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Nah, dan sungguhnya ada baginya, bagi Quran ni yang menjaga. Nah, ada orang jaga Quran. Di antaranya malaikat jaga. Lepas tu manusia sendiri jaga. Nah, orang yang hafaz Quran tengok. Nah, kalau ada orang nak cuba ubah Quran, mesti benda ni kantuinya. Nah, mesti ada orang tegak punya. Ni ada ubah ni. Kita perasan tak? Kalau kita tengok betul-betul tu sampai tahap tu lah, Tuhan jaga sungguh-sungguh. Nah, Tuhan jaga orang. Tengok ada orang hafaz Quran, budak orang-orang tahfiz. Ada orang yang faham pula makna Quran. Nah, ada orang yang reti pula tentang kiraat di dalam Quran. Macam-macam lah. Ada orang ni dia ingat pula tulisan-tulisan di dalam Quran. Ada. Kita ni tak tahulah mana yang kita boleh tu. Hafal ke tak tahulah. Kita ni boleh baca alhamdulillah jadilah nah. Boleh baca pun fakta tu. Macam mana dah tak boleh ngapa. Habis. Bukan semua tengok macam senang lah, tapi susah juga nah. Mai ikut. Kita kata sehari satu ayat, rasanya sebelum mati dah kot. Kalau sehari satu ayat lah, kan ambil banyak lah. Sehari satu ayat je. Satu ayat. Baru dah ada apa ribu ayat. 6,000 lebih 6,000 lebih gitu. Saya 6,000 lebih hari. Setahun dah 300 ni lah. 10 tahun dah 3,000 lebih lah. 3,600 lah. 20 tahun habis lah. Sehari satu ayat. Sehari satu ayat. Habis tu. Jadi hal ni orang panggil apa? Beriman secara beriman dengan kitab. Dia ada beriman secara pukal lah. Nah, beriman kata ada bagi Allah Ta'ala tu kitab-kitab yang mana jumlah dia wallahu alam lah, tak tahu banyaknya. Cuma yang masyhur kata 140 tu pun berkhilaf lagi. Ada yang kata 108 lah apa semua tu, berkhilaf banyak lagi. Nah, lepas tu beriman juga secara detail 4 buah kitab yang besar lah. Tu kita beriman secara detail. Satu orang panggil beriman secara tafsil. Nah, secara tafsil. Habis.
Lepas tu hak tu rukun iman yang ketiga. Tengok dia kata apa? Keempat daripada 6 tu beriman dengan segala rasulnya Rasul Allah. Nah, beriman dengan segala rasulnya. Nah, segala rasul bagi Allah. Yang ni kita beriman tu macam mana? Kita percaya putih lah macam tadi lah. Nah, iman ni dia berkait dengan hati. Jadi hati kita ni pegang kemah sungguh. Kata ada bagi Allah Ta'ala ni rasul-rasul. Lepas tu bilangan rasul tu banyak mana? Sebab dia kata segala rasul. Okey, bilangan rasul atas pendapat yang rajih sama juga. Pendapat yang kuat, muktamad, iaitulah tak tahu banyak mana. Nah, tak tahu. Wallahu alam lah. Allah Ta'ala yang terlebih mengetahui. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Walaqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna alaika. Walaqad arsalna, sungguhnya telah kami utuskan akan rasul min qablika, sebelum daripada engkau lah. Nah, rasul tu sebelum daripada engkau. Minhum, setengah daripada mereka itu, rasul tu man qasasna, mereka yang telah mencerita oleh kami. Maksud dia bukan cerita semua, min litaba'id. Tuhan kata setengah yang kami cerita. Nah, setengah tu kami cerita alaika, di atas engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Tuhan kata minhum man lam naqsus alaika, dan setengah daripada mereka itu tu mereka yang lam naqsus. Bila nafi dengan lam ni maksudnya apa? Tak pernah kami cerita di atas engkau. Sebab tu atas qaul yang muktamad, yang rajih, bilangan rasul, nah kita tak tahu banyak mana. Cuma ada yang malah riwayat duk cerita kat kita. Nah, malah pendapat ulama yang sampai kat kita, di antaranya mereka kata 313 orang tu rasul. Nah, 313. Nah, bilangan Nabi 124,000. Tu yang kita sampailah, pendapat yang sampai. Tapi boleh jadi lebih. Nah, lebih lagi wallahu alam, banyak mana tak tahu. Rasul 313, 124,000 tu Nabi. Nah, Nabi. Jadi bila kata Nabi, dia tak mestinya Rasul. Bila kata Rasul, mesti dah Nabi. Itu kita kena ingat tu, orang panggil umur khusus mutlak. Tiap-tiap Rasul itu mesti Nabi ya. Bila sebut Rasul, dia mesti Nabi. Dia tak ada, dia ni Rasul dan bukan Nabi. Tak ada. Tapi bila sebut kata Nabi, tak mestinya Rasul lagi. Apa beza? Nabi orang yang dapat wahyu, Rasul orang yang dapat wahyu. Sama, tang ni sama. Tapi tang Rasul kena tambah dapat wahyu dan wajib sampaikan. Tang ni yang beza ni. Hak Rasul wajib sampaikan kepada umat dia. Wajib sampaikan. Nanti hari ni kena bincang dekat bab tabligh. Nak sampaikan apa? Sampaikan barang yang wajib sampailah. Hak tak wajib sampai, hak harus boleh pilih. Hak mustahil tak boleh sampai terus. Tapi hak wajib sampai kena sampai. Gitu. Jadi beza dia tahu ni. Nabi dapat juga wahyu, cuma Nabi tak wajib sampai. Tak wajib sampai. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajak, dia ambil satu perkataan ulama, yang mana ulama kata Nabi ni hanya wajib sampaikan kata dia tu seorang Nabi. Faham tu ya? Hak wajib dia kena habaq tu, aku ni sebenarnya Nabi. Hak lain tak sampai pun tak apalah. Tapi tang Nabi dia kena habaq. Sebab apa? Untuk orang ni muliakan dia. Orang hormat dia. Orang tak tahu lagi buat ikut dan lagi nak ya kawan tu. Jadi orang tahu ni Nabi ni. Ni Nabi. Tu orang panggil apa? Hak tu
orang kata hak tu perbezaan di antara rasul dengan nabi. Jadi bilangan rasul banyak mana wallahu a'lam lah. Nah, hak ni yang rajih. Cuma kita beriman ada rasul. Yang banyak mana kita tak tahu. Wallahu a'lam. Hak ni orang panggil apa? Beriman secara pukal. Nah, beriman secara borong, ijmal. Adapun yang kita kena beriman secara tafsil, nah, yang mana kita ni kena mengaku kata dia tu, kalau orang tanya kat kita dia ni rasul kah, kita kena mengaku kata rasul. Iaitulah 25 orang sahaja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, 25 orang. Jadi 25 orang yang disebutkan di dalam Quran, hak tu kita kena beriman secara detail lah. Hak ni balik nyanyi sendirilah. Nah, kita tak ada nyanyi dah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh tu lah, sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kita kena beriman secara detail. Tak hafal tak apa, tapi kalau orang tanya Ilyas tu nabi ke? Nabi. Rasul. Nah, Nuh tu macam mana? Dia ni rasul ke? Rasul. Nah, jadi kena beriman. Tapi kalau hafal lagi baguslah, mudah ingat sikit. Nah, lagi pun kan payah sikit lah, 25 tu sikit lah. Nah, markah dia 50 orang, dia boleh ingat semua nama. Mata rasul 25 dia buat berat. Nah, kacau. Jadi nak kena beriman secara detail 25 orang tu. Nah, maksudnya kita mengakulah kata depa ni rasul, kita tak tolak kata depa ni rasul. Tu 25 orang. Dalam 25 orang ni 5 orang panggil ulul azmi. Nah, ulul azmi. Ulul azmi ni orang yang banyak dapat kesusahan, satu. Yang kedua, ulul azmi ni orang yang banyak bersabar. Ni. Kalau orang tanya kita apa benda ulul azmi tu? Nah, ulama kata depa ni yang pertama, orang ni orang yang banyak dapat masyaqqah, kesusahan. Susah hidup depa. Yang kedua, depa ni orang yang banyak orang yang banyak bersabar. Dah banyak susah, banyak sabar. Nah, sehingga kata guru kami ulul azmi ni di antara tanda dia mata dia tu naik orak merah. Hak ni ulul azmi tu. Tak payah balik cermin mata lah. Hidup balik cermin mata lah. Tengok, perasan naik martabat ni. Ulul azmi lah. Hak tu boleh jadi tidur tak cukup apa tahu lah tu. Tu kena cek tengok tu penyakit kot. Jadi hak tu ulul azmi. Jadi 5 orang ulul azmi. Depa ni susah banyak. Nombor 1 siapa dia? Nombor 1 ikut turutan yang paling afdal Nabi kita lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni paling tinggi lah. Nombor 2 iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ni nombor 2. Ni susah banyak ni. Lawan dengan Namrud, kena lempak dalam api. Tu Nabi Ibrahim. Nak sampaikan dakwah tu bukan senang lah. Allah sampaikan dakwah tu, orang kata apa? Nabi Ibrahim dulu sampaikan dakwah kena lempak dalam api. Orang kita lah bukan kena bakar, makan ikan bakar. Tu kira senang banyak lah kita lah ni. Depa tu bukan makan ikan bakar, depa kena bakar. Sampai tahap tu lah. Kita makan ikan bakar. Lepas tu yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Ni nombor 3 lah, martabat yang ketiga lah. Ni kita susun ikut martabat. Ikut martabat. Yang keempat siapa dia? Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa susah lawan dengan Firaun. Kena banyak sabar juga. Nabi Isa pun susah juga. Puak-puak dia sampai salib dia lah. Hak depa lah anggap kata salib dia, bukan salib dia pun. Tapi depa anggap lah. Puak tu depa duk kata depa salib dah Nabi Isa tu. Padahal Nabi Isa diangkat ke langit. Sebab Nabi Isa tak wafat lagi. Lah isu Nabi Khidir. Nabi Khidir wafat ke tak wafat lagi. Jadi benda khilaf lah. Benda khilaf.
Cuma jumhur kata tak wafat. Kalau hampa nak kata wafat, maksudnya hampa ikut yang sedikit. Dah ikut sedikit, tak payah buat tegang orang lah. Kena faham tengoklah. Kita dah ambil hak pendapat yang sikit. Jadi janganlah duk buat kemah. Orang ambil pendapat yang banyak tak? Itu Imam Nawawi sendiri pun kata tak wafat lagi. Dia pun kata hak ni jumhur. Habis. Payahlah Wahabi dia pasal tak ada sejarah jumpa dengan Nabi Khidir tu, tak ada. Hak ahli sunnah lah jumpa. Nak percaya pun nak. Sebab suruh jadi Wahabi dia lah. Nah. Tak ada sejarah buat ni. Nak jumpa Nabi Khidir ke mana? Aqidah pun pening. Payahlah. Jadi Nabi Khidir ni khilaf ulama. Tak apalah bab wafat tu. Lepas tu bab dalam menetapkan dia tu seorang nabi, hak ni khilaf. 3 qaul. Satu qaul kata dia rasul, bukan setakat nabi, dia rasul lagi nabi. Yang kedua kata dia nabi bukan rasul. Tu qaul yang kedua. Qaul yang ketiga, dia bukan nabi, dia hanya waliullah. Waliullah. Maka ulama ambil pendapat yang pertengahan, hak tengah-tengah. Kalau rasul tinggi sangat, kalau wali dia bawah lagi pada nabi pula, dia bawah lagi. Kalau tiga ni tiga pendapat ni, kalau wali ni duduk bawah lagi lah. Maka ambil tengah-tengah, iaitulah dia ni nabi, bukan rasul. Tu Nabi Khidir alaihissalam. Lepas tu dikatakan dia ni minum ma'ul hayah, air kehidupan. Macam mana wallah alam lah. Dan bukan dia tak mati terus, cuma diberi umur yang panjang. Itu je. Ni bawa keluar dalil ayat Quran mengatakan manusia kena mati. Memanglah dia nak kena mati, cuma dia tak mati lagi. Tak faham cakap ni. Bukannya kita kata dia tak mati-mati terus. Dia akan mati, cuma umur dia dipanjangkan. Iblis pun akan mampus. Tapi lah ni mampus dak lagi, umur dipanjangkan. Iblis boleh faham lah. Iblis pun Tuhan boleh buat bagi panjang. Awak Nabi Khidir Tuhan tak boleh nak buat. Jadi tak ada masalah lah. Adalah yang biasa jumpa. Tak biasa jumpa, tak jumpa nak buat macam mana? Cuma kalau biasa jumpa, tolong pesan lah. Ada seorang duk polis tu, dia bukan Wahabi lah abang. Kenapa? Saya abang polis saja bahaya orang lah. Tu Nabi Khidir alaihi salam. Umur dia panjang. Di antara dia lagi yang jadi khilaf lagi apa? Nabi Ilyas. Seorang lagi. Nabi Ilyas. Tu pun sama juga. Ada yang kata masih hidup lah. Cuma ulama kata tanda Nabi Khidir ni wafat, Quran waktu tu hilang, bukan diubah, hilang. Quran ni akan hilang, lenyap sikit. Hak tu Nabi Khidir dah wafat dah. Waktu dikatakan hak yang lelaki yang akan masuk berkelahi dengan Dajjal tu, di antara dia Nabi Khidir. Nabi Khidir. Habis. Tu orang panggil apa? Beriman. Jadi 5 tu orang panggil ulul azmi lah. 5. Nabi Khidir tak masuk lah. Yang kelima. Yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Nabi Nuh ni pun dia ni masyaqqah dia, kesusahan yang dia timpa tu memang dahsyat dan banyak sebab lah. Dakwah saja 900 tahun lebih. Tu pun yang ikut dia ada berapa orang saja yang mau naik kapal. Tak lebih pada 100 orang. Boleh fikir tengoklah 900 tahun lebih. Panggil dia, ajak dia. Lepas tu yang naik atas kapal tak sampai 100 orang. Tu boleh fikir tengok dia punya masyaqqah tu, kesusahan tu tahap mana tak tahulah. Tu Nabi Nuh alaihi salam. Kita baru mengajak 5 tahun, orang tak main mengaji biasalah. Ni kira ramai juga lah ni, ramai ni malam ni kira okey lah. Kita kata dengan covid pun ramai juga lah. Nabi Nuh lagi sakan. Jadi kalau kita ingat balik perjuangan nabi-nabi dulu ni, Allah
Kita ni mesti tak ada apa. Nah. Jadi kita 5 tahun ngajak orang tak apa mau amal lagi. Nah, bukan tak mau amal lah, tak apa nak amal lagi, biar pilah. Nah, Nabi Nuh pun teruk. Nah, kita ni siapa dia sangat? Habis. Lah ni boleh lah depa buat alasan Covid lah ni. Itu depa tak amal mengaji. Kes pula duk naik pula boleh lah ni. Lagi tak main lah. Tapi kalau buat nuri sampai kenuri dari pagi sampai petang dia boleh tunggu. Nah, tapi mai surau jangan Covid banyak. Tang suruh kenuri lagi banyak campur. Nah, dia tak takut pula Covid. Nah, tapi mai tang nak mengaji. Padahal orang kampung, orang dekat-dekat ada berapa orang ramai mengaji. Dia risau sungguh Covid. Nah, bukan kita tak lagi rasa takut dengan Covid, tapi betul ke kita takut Covid kan menjaga ngaji hak tu lah. Nampak betul-betul nak. Buat alasan lebih. Jadi tu orang panggil jadi hak tu orang panggil 5 ulul azmi. Lepas tu seorang yang paling afdal sekali iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu nabi yang paling afdal sekali lah, rasul yang paling afdal. Boleh ingat kot noh. 124,000 nabi. 124000. 313 rasul. 25 hak wajib beriman secara detail dan disebut dalam Quran 25. Lepas tu 5 ni ulul azmi. Lepas tu 1 penghulu bagi segala nabi lah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi ni seafdal seafdal makhluk lah. Nabi kita nombor 1 lah. Lepas tu nabi lain, nabi kita nombor 1, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, nombor 5 Nabi Nuh. Lepas tu bilangan lepas tu ulama dia tak letak lah. Tak tahu nak letak hak mana lebih, hak tu lebih kurang lah. Cuma 5 ni ikut turutan. 5 tu ulul azmi tu dia ikut turutan. Lepas rasul nabi afdal, lepas tu malaikat, baru malaikat. Lepas malaikat sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Hak sahabat pula ikut turutan pula. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Ikut turutan tu. Habis 4 orang tu khalifah tu habis perang Badar. 300 apa? 13. Badar. Dia lah. Betul lah habis perang Badar. Bukan, 10 dulu. 10 yang dijanjikan dengan syurga. 10 orang yang dijanjikan dengan syurga. Lepas 10 tu baru perang Badar. Ahli Badar. Lepas tu Uhud. Uhud. Lepas tu yang angkat perjanjian dengan Nabi di bawah satu pohon. Jadi itulah kalau nak ikut dia punya turutan. Kita jauh lagi lah. Tak tahu dutang mana. Ni kalau nak kira apa martabat makhluk ni lah. Kalau orang perempuan yang paling mulia, anak Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidatina Fatimah. Yang kedua Sayyidatina Khadijah. Yang ketiga Sayyidatina Aisyah. Yang keempat Sayyidatina Maryam, nama Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima Sayyidatina Asiyah. Asiyah ni bini Fir'aun. Bini Fir'aun pun masuk dalam bini Fir'aun, tapi dia masuk dalam wanita yang afdal. Duk top 5 lah. Walaupun nombor 5 top 5 lagi lah. Top 5 tu Asiyah, Sayyidatina Asiyah. Sebab apa? Dia duduk dengan Fir'aun, tapi dia tak ikut Fir'aun. Dia yang bela Nabi Musa alaihi salam. Tu kata kalau orang perempuan ni bagus, anak boleh jadi bagus. Walaupun tok laki tak bagus. Tapi kalau tok laki bagus, orang perempuan tak bagus, anak belum tentu bagus. Nampak? Nabi Nuh, bini dia tak bagus. Anak pun tak ikut naik kapal. Tu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi tengok Nabi Musa, Asiyah tu bagus. Dia yang jaga Nabi Musa. Maka Nabi Musa tengok, mana?
Telahlah dia tu telahlah Nabi Rasul apa, tapi itulah. Nah, hak tu orang panggil hukum alam, dia macam tu lah. Nah, yang mendidik budak ni sebenarnya ibu, bukannya bapa. Habis hang tu. Sebab tu yang disuruh kita ni cari yang bagus tu. Tu. Nak cari yang bagus tu kena mengaji muhimmah tu. Lagi kita terkal lagi. Lah. Kita dah tengoklah lagi dalam muhimmah tu boleh nampak. Oh, payah nak jumpa. Habis hang tu. Lepas tu tengok lagi dia kata bau yang keempat. Keempat, bau yang kelima kacau dah. Kelima daripada 6 tu beriman ni mengaku putih dengan hari kesudahan. Nah, hari kesudahan ni hari pengesut. Nah, hari kesudahan ni hari pengesut. Apa hari pengesut? Hari yang tak ada hari dah selepas daripada tu. Tak ada dah hari. Nah, bila berlaku wallah alam. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata apa? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Bertanya mereka itu akan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Nah, dalam Al-Quran dia isyaratkan sebut kiamat tu dengan as-sa'ah. Macam dalam hadis Nabi ya. Kan malaikat Jibril tanya, "Mata sa'ah?" Bila berlakunya sa'ah? Sebab apa sebut kiamat ni dengan sa'ah? Sebab berlaku kiamat tu cepat, pantas. Nah, dia berlaku tu cepat. Nah, macam sa'ah masa pendek saja. Sat saja pun kiamat terus. Nah, lepas tu bila dalam Quran puak-puak musyrikin ni Tuhan kata depa ni akan tanya kamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Bila lagu mana, bila nak berlaku, bila nak terjadi ni hari kiamat ni. Nah, Tuhan suruh abang apa? Qul innama ilmuha inda rabbi. Nah, katakanlah olehmu hanya sahaja pengetahuan tentang hari kiamat tu inda rabbi, di sisi Tuhan aku. Nah, bila nak berlaku tak tahu, tapi tanda adalah, tanda nak berlaku kiamat tu adalah. Hak tu Nabi boleh ceritalah satu. Nah, tu tanda nak berlaku kiamat, tapi bila berlaku tak tahu. Cuma dikatakan hari Jumaat lah berlaku kiamat. Jumaat bila tak tahu. Pasal apa Allah Ta'ala ni merahsiakan tarikh hari kiamat tu supaya kita ni sentiasa bersedia untuk menghadapi hari kiamat tu. Tapi kalau Allah Ta'ala tak rahsiakan, dia habaq kata Jumaat tahun 2021, contoh. Lepas tu bulan 3, contohlah. Bulan 3, lepas tu minggu yang keempat, ni orang duk gencok lagi lah. Lambat lagi bulan 3 ni, bulan 1 baru. Nah, nak kiamat bulan 3. Dah relax dulu. Nanti dekat kiamat taubat. Jadi orang yang tak ada persediaan, orang tak ada sentiasa bersedia untuk hari kiamat. Maka nak bagi orang ni sentiasa bersedia dengan hari kiamat, maka dirahsiakan benda ni. Bila nak berlaku tak tahu. Tak tahu. Cuma hari kiamat itu termasuk sekali benda-benda yang bersangkut paut dengan hari akhirat. Bangkit di padang mahsyar. Itu semua kita kena berimanlah. Bangkit di padang mahsyar, lepas tu akan meniti titian sirat. Lepas tu ada titian sirat, ada neraka, ada syurga, dia masuk habis tu lah. Masuk dalam beriman dengan hari kiamat. Nanti kita tengok hujung kitab, lambat lagi lah. Asal ada hujung kitab. Tapi tahun bila nak sampai hujung tak tahu. Tapi ada hujung. Tak apa, kita nipis yang 20 muka. Ni muka 4 lah. 20 nak jauh lah. Habis. Tengok dah, mula pun muka surat 3. Nak mula muka surat 3. 3. 2 muka surat 2 nak. 3 habis dah. Okey tu. Ni muka surat 4 lah. Tengok lagi dia kata apa?
Jadi kita tak bincang panjang lah. Ni bab beriman dengan hari kiamat, hari kesudahan. Keenam daripada 6 tu last sekali rukun iman ni apa dia? Beriman dengan qadarnya Allah. Qadarnya Allah. Baiknya qadarnya dan jahatnya qadarnya. Baikkah jahatkah kita beriman dengan qadar Allah? Jadi gini, bila dalam kitab tu dia sebut qadar, masuk sekali qada. Gitu. Dia tak sebut qada, dia sebut qadar saja, masuk sekali qada. Jadi qada dengan qadar ni benda lain. Tapi bila sebut qada saja, qadar sekali lah. Sekali. Orang panggil apa? Umum khusus biwajhin. Lagu mana? Iza iftaraqa ijtama'a wa iza ijtama'a iftaraqa. Apabila berpisah, maka dia akan berhimpun. Bila dia berhimpun, dia akan berpisah. Betul. Bila dia berpisah, maksud berpisah je nah, sebut qadar saja, tak umar qada. Maka dia akan berhimpun dalam tu. Bila kata qadar, masuk sekali qada. Tapi bila kita himpun, kena beriman dengan qada dan kena beriman juga dengan qadar, maka qada dengan qadar ni benda lain-lain, tak sama. Qada ni apa dia? Qada ni ketentuan Allah. Ketentuan Allah sejak azali lagi. Tuhan tentu Allah sejak azali tu. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Nanti hak tu kena mengaji dalam sifat iradah, lambat lagi lah. Baru kita bincang ta'alluq tidak pening. Pening. Jadi ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Tuhan tentu sedia kala lagi. Tentu nak main mengaji ni malam ni. Bila dia tentu sedia kala lagi. Maka hak tu orang panggil qada Tuhan. Qada Tuhan. Lepas tu qadar. Qadar ni apa dia? Qadar ni perbuatan. Perbuatan Allah. Yang baru. Hak ni baru. Baru buat lah. Dia tentu nak mai tu, nak mai mengaji ni bila? Sedia kala. Dia tentu kita mai mengaji. Tapi bila sampai malam ni, dia buat bagi kita mai mengaji. Hak ni orang panggil qadar, baru buat. Dia tu. Dia tentu kita ni, lah ni kita katalah, saya anak 3. Takdir, andai tengok ada yang keempat. Ada yang keempat pula. Andai tu andai lah, bukan boleh jadi betul, boleh jadi tak betul tak. Jadi Tuhan tentu tu bila? Tentu tu sedia kala lagi. Lepas tu keluar anak yang keempat. Tuhan buat dah. Lepas tu tengok ada anak yang keempat. Tuhan buat tu bila? Baru. Jadi orang panggil apa? Qada dan qadar. Qada hak dia tentu kita kena beriman, baik ke buruk dia tentu kita kena beriman. Qadar dia, hak perbuatan dia tu pun, hak baik ke hak buruk ke timpa kat kita, tu pun kita kena beriman. Kita kena beriman. Qada mubram ni qada yang tak berubah dah. Qada yang tak berubah. Dia ada qada mubram, dia ada qada muallaq. Muallaq ni yang berubah. Lagu mana? Bila kita tengok macam hadis Nabi, dia kata umur panjang, sedekah apa boleh tolak macam-macam lah. Umur jadi panjang lah apa bala tu. Padahal Tuhan tentu dah. Okey, belah kita ni kita kata hak tu apa dah? Hak tu qada muallaq. Maksud dia boleh berubah. Berubah dengan aman. Contoh. Hak mubram ni tak berubah dah. Hak mubram kena mati memang kena matilah. Tu orang panggil mubram. Tu hak kita duk bahas mubram muallaq tu sisi siapa tu? Sisi kita. Bukan sisi Allah. Sisi Allah semua mubram. Kawan tu nak boleh doa, nak boleh sedekah, siapa yang buat? Allah buat. Sedia kala lagi dia tentu dah macam tu. Kau tu. Kok Tuhan ni tak berubah dah. Kok kita pasal nak faham tu, nak faham
dalil-dalil tu. Nak faham hadis yang kata hak ni berubah kumak panjang apa semua tu, padahal kita tahu kata apa benda ni tak berubah kalau Tuhan dah tetap dah. Tetap dah tak berubah dah. Macam mana mai pula kata boleh berubah ni? Hak ni kita kena bahas. Hak ni sisi kita muallak je. Nampak. Tapi di sisi Tuhan, sisi Tuhan habis semua benda ni mubram dah. Tuhan dah tentu dah. Orang ni nak mati iman ke tak iman, Tuhan tentu dah. Kawan ni nak doa ke tak doa ke, Tuhan tentu dah. Tentu. Boleh faham lah. Jadi isu dia, kalau dah tentu dia nak masuk neraka, dia jahat. Buat apa kan nak pergi jahat? Dia tanya pula Allah buat apa. Kita tanya balik, tahu mana Tuhan tentu buat tu. Rasah kan tu kan mati jahat. Buat apa tu? Buat apa semua. Bak jahat tu ada sebab dia lah. Hak tu satu lagi, hak tu hak Tuhan. Hak Tuhan dia nak buat gini, dia buat lah hak dia. Kita nak kata buat apa? Hak Tuhan. Cuma yang perlu kita bincang, pasal apa jadi jahat? Pasal apa hang buat jahat? Bukan bincang tentu tu. Sebab ketentuan siapa tak tahu bila kita ni mati, nak mati lagu mana kita tak tahu. Lepas tu kita nak masuk syurga ke neraka kita tak tahu, melainkan dah masuk dulu baru kita tahu. Oh, Tuhan tentu buat ni. Jadi dia duk petikai kata dah Tuhan tentu dia tu masuk neraka. Pasal apa Tuhan buat dia? Bila hang tahu kata dia masuk neraka? Kena tanya orang tu bila tahu. Dah masuk dah baru tahu. Sebab apa masuk neraka? Tak semayang. Pasal apa tak semayang? Kena tanya orang tu. Awal tak semayang. Hak Tuhan suruh tu kita kena bincang. Tuhan suruh dengan Tuhan larang. Hak tu kena bincang. Bukan bincang hak Tuhan tentu. Sebab tentu kita tak tahu. Tentu ke mana? Lepas tu ada juga lah. Hak kata dah Tuhan tentu dah buat orang kafir, lepas tu bubuh dalam neraka. Ada yang sampai tahap kata apa? Tuhan buat zalim. Zalim apa hak dia? Bukan ambil hak orang pergi buh neraka. Hak dia belaka. Nak zalim ke mana? Fikir lah. Hak Tuhan belaka. Kawan kafir tu hak orang lain. Bukan hak Tuhan. Hak Tuhan belaka. Nak zalim apa? Awak beli rokok tang puting tu tahu. Awak tak isap habis. Awak tak isap habis. Oh ni zalim tak puting. Api duit aku. Rokok aku. Duit aku. Aku beli pakai duit aku. Api. Ni duk tanya pula. Tanya pula. Lepas tu buh pula Tuhan zalim. Tak kena tu. Dia masuk neraka tu pasal adik Tuhan lah. Sebab dia ni buat maksiat dulu. Padahal siapa suruh dia buat maksiat? Ada Tuhan suruh dia buat maksiat? Minta dalil Tuhan suruh dia buat maksiat? Tak ada. Ada Tuhan suruh tinggal semayang? Tak ada. Lepas tu pasal apa tinggal? Tang ni yang kita nak kena bincang. Yang kita nak kena bincang iaitu tang suruh Tuhan dan juga larang Tuhan. Pasal apa buat kot ni? Tuhan suruh kan? Mana dalil Tuhan suruh? Tang ni patut bincang. Ni tak tahu dah Tuhan dah tentu dah. Buh nampak dah. Bila buh nampak abang atas hak ni pun Tuhan tentu. Hak ni dia tak boleh marah. Tak boleh marah. Tu bab ketentuan Tuhan memang dia jadi isu lah. Isu. Tapi dah Tuhan tentu dah kot tu. Nanti kita ngaji tengok dalam sifat 20 nanti. Jadi qada tu bila kata qada, hak ni ketentuan Tuhan. Tuhan tentu sejak azali lagi. Nak boleh main mengaji Tuhan tentu dah. Lepas tu orang tak main mengaji, tu pun Tuhan tentu juga depa tak boleh main mengaji. Kita pun pergi tanya pasal apa? Tak main mengaji malam. Tuhan tentu dah. Pandailah. Reti tauhid tu. Tapi tak kena hujah, tak kena. Bukan boleh duk Tuhan tentu dah. Kita nak kata apa? Kita kata kena sabarlah nak baca dah Tuhan tentu hang neraka tu. Tak boleh cakap bagus dengan bapak ni. Lala jadi Jabariyah tu. Jadi Jabariyah. Tak ada usaha ikhtiar.
Bila tak ada usaha ikhtiar, habis dia nak mai tolak hukum syariat. Bila tolak hukum syariat, kufur. Kufur. Itu yang kita jaga sangat-sangat tu. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi. Jadi qadarnya baiknya qadar dan jahatnya qadar. Arti qadar tu. Maksud qadar ni apa dia? Bahawa sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji atau atah dekat elok. Ni sama ada keji seperti maksiat. Taat ke maksiat ke? Hasil ni berlaku ia sekalian perkara tu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah. Bukan berlaku saja-saja macam tu, bukan. Hak ni perbuatan Allah Ta'ala berlaku. Hak ni perbuatan ni, hak ni orang panggil qadar. Perbuatan Allah Tuhan buat berlaku. Hak ni atas mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah, Mu'tazilah kata hak baik itu dan yang elok sahaja hasil dengan perbuatan Allah. Adapun yang jahat dan yang keji itu hasil daripada perbuatan hamba. Tu Mu'tazilah. Kita bukan macam tu. Baik ke buruk ke semua daripada Allah. Kalau gitu ramai ustaz Mu'tazilah. Mana? Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Hak tu bab adab, bukan bab i'tiqad. Kena arti beza sama. Ni hak kita bincang ni bab i'tiqad. Suruh i'tiqad bukan suruh cakap. Bab cakap tu kita kena adab dengan Tuhan. Tak boleh duk ni tak apa ni. Hak kita buat maksiat tu, hak ni semua daripada Allah Ta'ala. Hak tu tak ada adab dengan Allah. Pasal apa ni yang boleh zina ni? Hak ni ketentuan Allah Ta'ala. Ni pasal apa curi ni? Allah Ta'ala dah tentu dah benda ni sejak azali lagi. Tu dia buat hujah dengan tu. Tak boleh nanti kita tengok dalam bab iradah ni. Haram. Haram buat hujah gitu. Bukan boleh buat hujah gitu. Memanglah Tuhan tentu. Semua Tuhan tentu. Kena kata tu hang bodoh pun Tuhan tentu juga. Kena boh gitu panaslah telinganya. Kena ajak sikit. Boh nampak lepas tu Tuhan tentulah ni. Lepas tu pijak pula tahu. Hak ni pun Tuhan tentu juga. Tunggu sat. Jangan duk marah. Jadi tak kena cara cakap tu tak kena. Jadi kita cakap kita ada adab. Halau bercakap kita kena beradab, dituntut kita beradab. Hak maksiat kita tak boleh cakap atau hak ni Allah Ta'ala ni yang meletak aku dalam maksiat apa semua. Tak boleh cakap gitu. Hak tu tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Atas muafakat, atas membetuli perbuatan Allah Ta'ala tu pula, atas membetuli muafakat, membetuli kehendaknya Allah pada sedia kala. Kehendak ni mana? Ketentuan. Tu kehendak. Kehendak ni ketentuannya Allah Ta'ala pada sedia kala, pada azali. Hak kehendak pada sedia kala ni orang panggil qada. Boleh faham? Hak tu qada. Tuhan tentu sedia kala lagi buat baru buat. Sedia kala lagi Tuhan tentu dah kata kawan ni ada. Lepas tu sampai masa dia nak ada tu Tuhan buat dia. Tentu bila? Tentu sejak azali lagi. Tak ada permulaan. Tuhan tentu tu tak ada permulaan. Habis hang tu. Tu kita kena beriman. Tu rukun iman yang ke-6. Bermula ihsan itu berbuat baik. Ni dia cerita ihsan pula. Wallahu a'lam. Ada apa yang tak jelas? Okey nah. Kat situ yang duk keluar Jabariyah, duk keluar Qadariyah apa kat situlah. Kalau Qadariyah ni pasal dia pandang kata makhluk ni beri bekas. Tu lah masalah dia. Tapi dengan kudrat yang Tuhan buat lah, maka disebab tu depa ni fasik, tak jadi kafir. Tapi Jabariyah, depa ni
anggap kata kita ni macam kapas. Kalau angin tolak ke barat-barat lah, kalau ke timur-timur lah, kalau ke utara-utara lah, kalau selatan-selatan lah. Nah, jadi macam kapas berterbangan macam tu lah. Tak ada pilihan, tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Maka puak ni, nah, ulama menghukumkan dengan kufur atas alasan mereka ni menolak hukum-hukum Allah. Dah tak ada pilihan, tak ada hukum lah. Hukum syarak tu tak ada. Jadi tu lah. Tak ada wajib, tak ada haram, tak ada makruh. Dah Tuhan belakang. Lebih kat tu. Jadi bila tolak hukum, maka kufur. Kufur. Ni bahaya ni, fahaman macam ni. Lah banyak orang nak jadi Jabariyah tu pun banyak. Sampai tak mau nak semayang. Tu nak jadi Jabariyah tu. Jabariyah moden. Tapi dia letak atas nama mereka ni ahli sufi. Padahal ahli sufi bukan macam tu. Semayang juga. Perasaan mereka tu, ahli sufi tu, mereka rasa mereka ni tak ada apa dah. Kalau Tuhan tak gerak mereka. Tu sampai tahap orang yang musyahadah tu. Hak boleh gerak ni Tuhan yang gerak apa semua tu. Tang musyahadah tu bukannya duk pi i'tiqad sampai tak ada usaha ikhtiar ni. Kat tu. Cuma usaha ikhtiar kita ni tak boleh bagi bekas gitu je. Tak boleh bagi kesan apa-apa. Habis. Tengok kitab Muhimmah. Wahabi. Wahabi masuk ah. Wahabi Syiah, dia masalah tang Mu'tazilah tu dia pecah banyak pula. Daripada Mu'tazilah tu pecah berapa pahaman lah. Lepas tu Syiah Wiri pun banyak. Tu yang jadi sampai 73 tu. Lepas tu ada yang apa? Hak geng mengaku Rasul zaman dulu apa tu? Mula ulam apa tau? Tak ingat lah. Hak India apa semua tu. So, semua tu ulama buat masuk lah. 73. Ada dah hak ulama kira 73 puak tu. Cuma yang banyak pecahan dia Syiah Wahabi, Syiah dengan Mu'tazilah. Dia banyak pecahan. Daripada depa ni macam-macam. Syiah hak Imamiyah lah, Ismailiyah lah, Zaidiyah lah. Macam-macam yah lah belakang tu. Syiah banyak ah. Lepas tu tak sama juga. Di antara depa pun ada yang tak sama. Lepas tu Mujassimah zaman dulu. Mujassimah, Khawarij. Tu semua tu pecahan 73 puak lah. Semua pecahan tu akidah lah. Pecah ke akidah. Sebab tu Tok Guru dia tekan sungguh mengaji kitab akidah ni. Kita gagah baca juga Faridah ni. Nak jaga akidah ni. Bagi duduk dalam ahli sunnah wal jamaah. Kena ambil berat bab akidah. Dia bukan pecah kot politik lah. Politik tak cukup 73. Tunggu lagi 50 tahun ada kot 73. Habis hang tu. Tang mana itu baris yang ketiga daripada bawah. Dalam muka surat mula lagi. Ketiga daripada dan jadi derhaka tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita dan jadi derhaka pula. Derhaka oleh isteri lah. Jadi derhaka pula juga. Sebab enggan ni tak mau. Ia perempuan isteri tadi. Perempuan ataupun isteri tu. Enggan ia perempuan tu daripada berpindah serta suaminya. Pindah serta dengan suami. Pindah ni maksudnya pindah rumah. Itulah. Pindah rumah. Tok laki nak pindah rumah dia tak mau ikut pi. Maka hak ni derhaka dosa besar. Kecuali adalah di antara dia sebab yang perempuan tu tak payah pindah. Kecuali kalau ada pada rumah yang laki dia tu nak pindah, ada ajnabi yang lain, lelaki ajnabi. Kalau ada lelaki ajnabi yang asing yang sah nikah,
menyebabkan dia ni susah pergerakan dia dalam rumah apa semua, maka ketika tu perempuan tu boleh dia tak mau ikut tok laki dia pindah, dia tak jadi derhaka. Ataupun rumah yang tok laki dia tu nak pindah tu ada musuh dia, ada musuh dia, ada seteru dia, menyebabkan dia tak selesa lah nak duduk dalam rumah tu, maka ketika tu dia tak wajib ikut tok laki pindah dan tak jadi derhaka. Tapi kalau rumah tu tok laki pindah tu tak ada musuh dia apa pun, dan tak ada lelaki ajnabi apa pun, lepas tu dia tak mau nak ikut pi tok laki ni teriak lah, kahwin jarak jauh ni. Laki seorang duduk Perlis, yang bini nak duduk Kuala Lumpur. Padahal kat Perlis ni tok laki dia belilah rumah biji. Bukannya ada laki lain pun dalam rumah tu, bukan ada musuh dia pun. Lepas tu bini tak mana ikut mai duduk Perlis. Bunyi pun Perlis ni tak ada apa. Menara pun tak ada, pekan pun halus, jalan pun tak jam. Macam-macam lah. Lepas tu macam-macam lah, tempat nak berseronok pun tak banyak, Covid pun kurang. Jadi dia kurang minat lah. Dia tak mahu nak duduk. Jadi dia nak duduk KL juga. Maka hak jenis macam ni haram derhaka, dosa besar. Jangan buat main. Tok laki nak pindah, rumah tu kena dah dengan kita, kita tak ada pilihan. Tapi kalau tak kena dengan kita, baru tak apalah. Macam tadi lah, masalah tadi. Habis, sebab tu dalam bab meletakkan tempat tinggal isteri ni, dia asal dia duduk belah pihak isteri tu. Kena tengok isteri tu, dia duduk ni ada musuh dia tak tahu ni dalam rumah ni. Kalau ada tak boleh. Dia kena ikut isteri tu. Sesuai tak dengan isteri kita itu, kita nikah dengan isteri kita tu, dia ni dulu duduk macam mana, rumah kita nak buh tu, kena sesuai dengan asal kehidupan dia. Gitu. Kena pilih hak kaya sangat. Hak ni berat kita. Susah kita. Kita pula tak ada apa. Ada motor biji. Hak ni lagi berat. Jadi pilih padam-padam patutlah. Tapi kan dah jodoh dengan hak kaya tu pula bagus, agama bagus, okeylah. Hak ni kaya lagi bagus, ambil. Kaya tak bagus, tinggal dulu sah. Lagi ikut tak larat tanggung kita. Tapi kalau bab nafkah, tu nafkah tempat tinggal lah. Kalau nafkah bab makan minum ni tak apa, duduklah kita. Tapi tempat tinggal kena tengok bini. Tu yang teruk kita. Habis hang tu. Kita nikah apa lah. Tak nikah lagi lah. Dan derhaka pula. Derhaka juga sebab menyelak tu, macam menyelak tu bukan menyelak ke apa dah. Macam menyelak ke apa. Menyelak, mengunci lah bahasa kita kata. Selak. Mengunci. Ia perempuan tu akan pintu. Dia selak pintu haram. Tapi selak pintu tu bila yang jadi derhaka tu? Ketika menghendak masuk. Suami ni fa'il pada kata menghendak ni oleh suaminya, suami perempuan. Masuk kepada perempuan tu. Waktu tok laki nak masuk lah, hak tu yang haram dia, selak pintu. Dia faham? Ni kalau tok laki tak ada rumah. Hak tu tak apalah, dia nak kunci bos selak pun pada ayah hak ikut menyambung pula masuk. Hak ni tak selak terus ya. Dia baca sekerat. Derhaka pula sebab menyelak ia akan pintu. Lepas tu balik. Tak kunci pintu rumah dah. Tu janganlah. Baca lagi habis. Waktu tok laki nak masuk, hak tu yang haram. Adapun kalau tok laki dah memang tak ada kat rumah, dia keluar pergi kerja, keluar mana tu, nak balik petang ni, kita selak pun tak apa, tak ada masalah apa. Tapi kalau tok laki nak masuk, kita selak pintu. Kira lah pintu rumah ke, pintu bilik ke, maka hak ni haram, dosa besar, derhaka.
Nah, derhaka orang panggil. Nah, dia buat maju. Nah, maju dengan tok laki. Tok laki tak beli yang tofu. Dia pesan dah balik kerja lagi, singgah nu yang tofu. Tok laki tak beli, selok pintu, tak bagi masuk terus. Maka hak ni haram. Nah, haram, dosa besar. Nah, apa-apalah tok laki tak beli apa-apa kan. Nak maju. Kecuali ulama kata masalah suami yang tak bayar mahal lagi. Suami tak bayar mahal lagi. Maka hak ni harus isteri dia selok pintu. Ni atas sebahagian pendapat ulama. Dia kata harus boleh. Tok laki tak bayar mahal lagi. Namah kahwin tu. Dia tak sebut dalam akad tu, tak sebut. Dia guni bila hak sebut dalam akad tu orang panggil maha musamma. Kalau tak sebut dia kena bayar maha misil. Saya cakap gitulah. Maha musamma, maha misil. Maha misil ni dia kena kira harga perempuan tu. Ada waktu itulah perempuan ni dia ada degree. Oleh perempuan yang ada degree ni berapa jumlah orang duk letak lah ni. Dia kena kira. Dia punya mah kahwin dia. Kena kira. Jadi kalau tak sebut dalam akad, kalau kena kira dekat luar. Kena kira saja. Ni tok laki tak bagi lagi. Dia dalam akad tak sebut. Lepas tu tak bayar lagi kat luar. Tok laki mana? Ni abang nak masuk dalam rumah, tak boleh. Suruh dulu kod tingkap duit. Suruh duit kod tingkap boleh masuk. Macam yang kita sekarang ni, mas kahwin yang hantaran. Belanja. Dia ada dia hak betul hak mas kahwin tu lah. Kahwin sajalah. Mas kahwin. Maksudnya kalau kita mas kahwin RM70. Yang tu sajalah. Yang tu lah. Dia hak tu sebut dalam akad. Kan kita sebut dalam akad. Kalau tak sebut dalam akad, dia kena kira jumlah harga perempuan tu. Maksudnya waktu akad kita kena sebut berapa mas kahwin dia. Dia tak sebut. Kalau tak sebut kena kira jumlah perempuan tu. Harga perempuan tu berapa lah ni. Dia kena tengok adik-beradik dia. Lepas tu orang zaman lah dengan apa kelulusan dia, apa yang dia ada, berapa jumlah selalu orang letak macam ni. Macam sekarang ni, okey, dah setuju. Kita mas kahwin berapa, belanja berapa. Tetapi dalam akad, oleh yang tak sebut akad, ada tak sebut ni. Sebut kot. Saya sebut dulu. Saya sebut dulu. Saya tahu. Aku terima nikahnya. Lepas tu dengan harga. Wahabi Mak Mali tu. Kan? Tak tahulah, tapi asal ada kot. Kalau dia tak sebut, dia kena kira maha ni. Dia kena kira harga perempuan tu lah. Bila kira harga perempuan tu, mak kata dia sebut RM70 contoh. Murah Kena kira, kena 700. Kena bayar 700. Dia tak boleh kira hak dalam tu. Tak kira lah. Sebab tu kena sebut. Kalau sebut mahal, tak sebut. Kalau hak sebut dia kata RM20,000, tak payah sebut. Lepas tu kita kira tengok. Cukup ada RM20,000. Kira-kira baru ada. Baru RM500. Betul. Gitu. Atau kita kena mengaji kitab nikah. Habis. Jadi ni kalau tok laki tu tak bayar lagi mahal dia, maka harus perempuan tu tutup. Tok laki rasa saya tak boleh. Suruh duit dulu RM1,500. Masuk. Kena settle dulu. Dia tak apalah. Haruslah, bolehlah. Tak ada masalah. Macam tu juga masalah bergurau. Main-main. Main-main lah. Bergurau dengan tok laki. Duk main aci sembunyi, tutup pintu. Tu tak ada masalah apa. Tak haram apa. Hak ni tegah tok laki nak masuk dekat dia. Dia tak bagi. Maka hak ni haram. Dosa fak. Derhaka. Dan derhaka pula. Derhaka juga sebab minta nya perempuan tu akan tolaknya. Tolak perempuan tu. Dia minta tolak kat tok laki tu. Hak ni derhaka, dosa fak enggak lah. Kalau katakan dia bagi syarat, kalau laki dia balik lama, kena kunci pintu.
Lepas tu? Boleh tak? Syarat tu boleh tak? Syarat tu dia kalau ikut, kalau tok laki panggil tu dia kena buka juga. Tak. Tetap kena juga. Kalau tok laki panggil tak menyut pun haram dah. Sebab tak tahu panggil sungguh orang tua ni. Dia buat gitu nak. Kerak sungguh. Nak panggil sungguh. Makan apa tak tahu ni. Tu. Tok laki panggil kena menyut, kena pi. Hanya buat tak pi. Ni duk beletang ke belakang. Pumpang. Derhaka minta akan talak, minta talak pun derhaka. Tak harus pada syarak. Tidak harus pada syarak. Talak tu, minta talak mana? Minta talak yang tidak diharuskan pada syarak lah. Hak syarak tak bagi minta lah. Adapun hak syarak bagi tak apa lah. Sehingga akan dikatakan perempuan kalau minta talak bergerak arahnya. Sampai tahap tu lah. Syarak tak suka sungguh. Orang perempuan ni duk pergi minta talak. Jangan duk pergi minta talak kat tok laki. Kecuali pada benda yang dibenarkan oleh syarak, tak apalah. Contoh suami dia tu tak pernah bagi nafkah langsung kat dia. Ini tak apalah. Nafkah tak pernah bagi langsung. Hak ni memang boleh minta tolak, tak ada masalah. Ataupun tok laki dia tu, kita kata suami dia tu suka buat sampai cedera. Bancuh tok laki suruh bancuh kopi, dia pergi bancuh teh. Boh nampak dah. Tergeliat lihat orang tu. Hak gi petang tak gi. Suruh masuk apa tersilap sikit, bau tumbuk pula. Maka hak jenis ni harus kita minta talak. Tak haram dan tak derhaka. Tak boh belacan. Jek pula tangga lah. Kes belacan lah. Dia jek betul. Bini yang hak ni harus minta talak, tak ada masalah apa. Bahkan kalau tok laki tu makan benda pelik-pelik, yang menyebabkan dia tu boleh sakit juga. Bini pun boleh sakit juga. Dia pergi makan benda yang pelik-pelik lah. Isap dadah, heroin, cucuk lah kali tok laki tu. Maka hak ni wajib bini kena minta tolak. Bukan kata haruslah, wajib kena minta tolak. Sebab mudarat dia balik. Mudarat dia, mudarat anak habis. Mudarat habis orang lain. Kalau minta tolak tu kat suami. Kalau pasah hak ni, hak ni isteri lah, tapi kena pergi minta dekat tu, tok qadi tu. Habis. Dan derhaka pula sebab masam mukanya, muka perempuan, kemudian daripada bersihnya perempuan tu. Masam muka pun derhaka juga. Buat muka masam. Selepas daripada bersih ni apa dia? Bersih ni maksudnya bersih daripada haid dan nifas. Gitu. Kena kait sikit. Lagi bersih ni, duk ingatkan bersih daripada najis ke apa dak. Bersih ni bersih daripada haid dan juga nifas. Dia buat muka masam, maka hak tu hukum dia haram. Adapun ketika haid dan nifas, maka harus masam muka, tak ada masalah. Waktu haid dengan nifas harus. Sebab hak ni kadang tu perempuan tu dia tak boleh nak lari daripada masam muka waktu haid dan nifas. Dia ada masalah. Kalau keluar darah haid tu, dia kira nak masam muka, dia kira nak perongos, nak macam mana tu. Dia memang gitulah. Tu kena tanya orang perempuan lah, kenapa jadi gitu. Kalau mai bulannya dia masalah ni. Hak ni tak kena, hak ni tak kena. Hak tu tak apa, sebab tu syarak kata harus. Kalau ketika mana dia haid, dia masam muka tak apa. Tapi dia habis dah haid, tak keluar dah darah haid, dia nak masam muka lagi, maka hak tu hukum dia haram. Hukum dia haram. Macam tu juga, tak haram juga perempuan kalau dia ni masam muka dia tu kejadian asal. Dia memang keluar tu daripada kecil lagi. Muka keluar muka masam. Sampai pak dia buh nama masam lah. Buh nama masam tu sampai tak pernah senyum.
Nak masam binti sekian-sekian tak? Ni orang budak kecil besar duk masam. Nah, macam tengok orang muka masam. Senyum pun nampak masam. Ada lah. Kadang ada orang tu dia masam, muka dia tak cernih. Lah, jenis macam ni tak apa. Nak buat macam mana? Hak tu tak boleh nak elok lah. Jadi masam muka dengan tok laki waktu tak ada haid dan nifas ni, maka hak tu hukum dia haram. Tak boleh. Duk buat masam-masam muka kena senyum. Kena senyum selalu. Sunatlah senyum. Bahkan hasil pahala pula. Tuhan buat turun rahmat pula. Kalau selalu duk senyum kat tok laki. Ni kat orang lain senyum main kat tok laki dia buat muka dia. Buat muka masalah dia. Sampai tok laki pun jadi masalah. Lah kali tok laki keluar main dam. Kalau main dam tak saja tak apa, ni masalah main dam kedai petani. Kedai petani tu kena ingat kena petani pula. Petani bujang lah. Kacau. Mana anak dia kalau waktu period harus macam tu. Anak perempuan. Dia tak ada masalah. Dia sebab hak ni depa kadang depa tak boleh nak kahwin lah. Hak ni sarah depa. Dikatakan masalah sarah depa. Bila dia keluar darah tu, sarah depa jadi terganggu. Adalah sarah-sarah tak mana yang terganggu tu. Sebabkan depa tu kadang nak senyum tak jadi. Dia tak jadi. Maka sebab tu diharuskan pada syarak. Tapi waktu habis darah tu tak boleh lah. Jadi kena jaga sungguh. Ni kalau kita ikut sungguh hak syarak ni, Allah selamat rumah tangga. Ni tak mau ikut sungguh-sungguh. Dengar nikah lain dah. Ampun. Baru dia tahu lah. Dulu tak mau jaga. Tok laki balik dia buat muka masam, tak pernah nak make up untuk tok laki. Tu dah dengar orang mahabat, member baik mahabat. Han tak dengar laki han. Kampi saja main dam lah. Nikah dah. Nikah dah. Waktu tu lah banyak orang buat gitu. Dah tok laki nikah baru dia kalut nak buat muka jernih, nak make up, nak jaga. Dulu pakai ikut dan. Rambut macam hantu. Dia tak jaga langsung. Dia kena jaga sungguh-sungguh lah. Ini tak boleh buat masam muka kat tok laki macam tu, tak boleh, haram hukum dia. Ni adalah setengah dikatakan orang dulu ni, kalau dia tak mau bagi kat tok laki, dia buat masam muka gitu. Tu haram tu. Haram dosa besar. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka tanda Allah tu.